M-Class Wiz, which alerts on potential entry for trending stocks, might do the trick for you. Is that all for the Wiz feature? Not at all. To find out more, please visit us at mplusonline.com/wiz. Have you ever wondered why the market always goes against you? Many times after you've bought a share, then share prices started to drop. Is it because that the market doesn't like you? How do we overcome this situation then? M+Wiz, which alerts on potential entry for trending stocks, might do the trick for you. Is that all for the Wiz feature? Not at all. To find out more, please visit us at mplusonline.com/wiz.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okay, so sebelum saya mulakan sesi kita pada malam ini, boleh tak komen dulu dekat bawah tu sama ada suara saya ni jelas ataupun tak jelas? Ataupun ada bunyi bising, bunyi kipas, bunyi apa-apa bunyi lah. And then jangan lupa juga untuk like and then share ke wall masing-masing Sementara kita tunggu lagi sahabat-sahabat kita, saya bagi masa dalam 2 minit lah. And then saya nak test saya punya suara dulu. Okay, semua jelas Okay, so kita teruskan dengan sesi kita hari ini. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Zulfaqar bin Abdul Rahman. Boleh panggil saya Zul. So, saya salah satu daripada tim dealer di Klang Valley untuk Subang Jaya. Okay, so malam ni saya akan cerita berkenaan dengan teknik swing untuk para 9 sampai 5. Maksud saya para 9 sampai 5 ni, kalau ada siapa-siapa yang tak faham, ini maksudnya adalah bagi orang yang bekerja lah. Maksudnya untuk orang yang bekerja daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. So market bursa pun buka pada pukul 9 pagi and then tutup pukul 5 petang. So kadang-kadang tak semua orang, mungkin ada sesetengah orang tu dia tak boleh dia tak boleh luangkan dia punya masa untuk untuk tengok market lah. Mungkin dia sibuk bekerja apa semua tapi dia nak involve. Saya nak cari duit tepi, saya nak involve dalam stock market tetapi saya sibuk bekerja daripada pukul 9 pagi sampai lah pukul 5 petang. So macam mana nak buat? Kalau boleh spend pun mungkin 5 minit saja, itu pun untuk saya beli ataupun saya jual. Kalau waktu lain saya memang sibuk, makan pun saya tak sempat. Contohnya lah. Okay, so berkenaan dengan teknik swing ni tak semestinya untuk orang bekerja sahaja. Untuk orang yang intraday ataupun BTST ataupun scalping tu tak kisah apa-apa trader sekalipun. InsyaAllah dia boleh praktiskan teknik ni jugalah. Teknik ni dia lebih kepada untuk swing, tapi kalau teknik ni kita nak tukarkan kepada intraday ataupun scalping pun tak ada masalah. So jangan risau. Okay. Okay, so sekarang ni makin ramai join. Terima kasih. Jangan lupa untuk share ke wall masing-masing. Kalau suara saya tak jelas atau apa sekalipun, boleh terus komen lah. Okay, bunyi duit kacing-kacing. Mantap. Belum start lagi dah bunyi duit. Bagus. Okay. So, saya mulakan. Teknik ni sebenarnya teknik simple saja, tak ada yang complicated sangat sekalipun. Dia just basic je saja. Cumanya mungkin ada satu tempat yang saya akan twist sikit. Mungkin yang sebelum ni tuan-puan sudah dah belajar berkenaan dengan teknik breakout atau apa pun teknik sekalipun, tetapi saya akan twist sedikit untuk tuan-puan lebih fahami untuk topik malam ni lah. Okay. So, yang pertama saya akan cerita berkenaan dengan market phase. Market phase ni dia ada 4 jenis. Yang pertama adalah accumulation. And then yang kedua adalah markup. And then yang ketiga adalah distribution. Dan yang keempat adalah markdown. Okay, apa itu accumulation? So, accumulation ni ataupun bahasa Melayunya kita panggil sebagai pengumpulan. Bermaksud, contoh saham ni dia tidur. Ini bahasa kampungnya kita panggil saham ni dia tidur. Dia tidur yang sangat lama. Kita tak nak cari saham-saham yang tidur ataupun sideways yang sekejap. Contohnya macam dia just tidur baru 2 bulan ataupun 3 bulan. Dia sideways 2 bulan, 3 bulan. Itu kita tak nak. Kita kalau boleh kita nak cari saham yang mana dia punya sideways tu lebih daripada setahun lah. Kalau makin lama dia punya sideways tu makin bagus. Tak silap saya, yang sideways lama tu kalau tak silap saya lah data prep. Tapi tak apa, nanti kita tengok chart. Adakah data prep ni kita boleh menggunakan teknik yang bakal saya ajar malam ni. So ini saya kaji yang benda dah lepas lah. Of course lah, sebab benda tu dah jadi, data prep tu dah jadi. Kalau nak tanya saya data prep tu dah naik ke belum, itu mungkin puan-puan boleh jawab sendiri soalan tu bila habis sesi ni nanti. And then saya akan tunjukkan juga ada beberapa counter ataupun saham yang menarik yang dalam perhatian saya. Ada yang murah juga ataupun ada juga yang mahal. Tapi saya faham kebanyakan trader-trader baru maupun trader lama
dia mesti mencari saham-saham yang harganya murah. Tapi kita tak apa, kita teruskan dulu. Okay, so itu saya akan tunjuk nanti bila akhir sesi nanti saya akan bagilah 2-3 counter, and then suka untuk saya ingatkan apa-apa yang saya kongsi malam ini adalah untuk pembelajaran sahaja. So walaupun saya tunjuk okey contoh saham ni boleh apply teknik macam ni, itu adalah hanya untuk pembelajaran sahaja, bukan buy call ataupun sell call. Okey, yang seterusnya adalah markup. Markup ni senang cerita kalau bahasa kampungnya, selepas saham ni tidur, dia akan bangun. Macam tu. Itu adalah bahasa kampung yang sangat mudah. Ataupun kalau bahasa trader saham, kita panggil sebagai uptrend. So, apa itu uptrend? Bermaksud saham ni bergerak secara zigzag tetapi menaik. So, itu kita panggil sebagai markup. And then yang seterusnya, okay, sebelum tu, kita nak beli, kita tak beli pada waktu accumulation ni, pada waktu dia sideways, tak, pada waktu dia tidur, tak, tapi kita beli sewaktu dia markup ataupun sewaktu dia uptrend. Tetapi, kat mana nak beli? Contohnya macam saham ni dah naik banyak, bolehkah kita beli lagi saham ni? Contoh saham ni daripada RM1, contoh data prep lah. Saham tu daripada harga lebih kurang 20 sen, dia naik pergi berapa hari tu? RM4 lebih. RM4, almost RM5. So, saham tu uptrend. Kalau tengok chart, mungkin orang cakap, oh saham ni uptrend. So boleh beli lagi saham ni. Boleh tu boleh, tetapi berapa banyak reward yang dia bagi tu kita tak tahu. Yang kita tahu, bila daripada saham tu daripada harga 20 sen naik pergi RM3, kita tahu dia punya risk tu sangat besar. Kenapa? Sebab dia bermula dengan harga 20 sen. 20 sen tu diibaratkan kalau bahasa kampung kita panggil sebagai saham cikedis. So dalam tempoh lebih kurang sebulan, saham cikedis daripada harga 20 sen dia naik pergi RM4, RM5, almost RM5. So itu dah bukan cikedis tu. Itu ibaratkan macam saham-saham teknologi yang bercompany besar, contohnya macam tu lah. Based on share price lah. Okay, yang seterusnya adalah distribution. So distribution ni kalau senang cerita bahasa kampungnya, mula dia tidur and then dia bangun, and then ni distribution dia nak sambung tidur balik. So lepas dia nak sambung tidur tu dia akan jatuh. So distribution ni biasanya dekat puncak lah, dekat bahagian atas. And then yang ni pun saya akan tunjuk juga sekejap, jangan risau. And then yang seterusnya adalah makdam. So dia landing. Makdam ni bermaksud dia landing lah bahasa kampungnya. So bila saham ni dah tidur, dia bangun, dia naik banyak beribu-ribu persen ataupun beratus-ratus persen, and then dia rehat kejap, and then dia pun sambung tidur. So bila dia tidur tu bermaksud dia jatuh. Saham ni bila dia jatuh tu sangat-sangat mendadak lah. Contohnya yang sekarang ni adalah saham data prep lah, daripada harga 20 sen dia naik pergi almost RM5, and then sekarang ni pun dah harga, kalau tengok pagi tadi lower tak silap saya adalah 81 sen sebelum ditolak balik naik ke atas RM1. Okay. So ini contohnya, ini saya ambil contoh saham Dayang. Ini adalah dalam view yang besar lah. Kalau siapa-siapa ada charting tools boleh, kalau siapa tak ada tak apa, boleh guna M Plus punya Wizlight. Just buka saja dia punya view yang paling besar, semaksimal yang boleh lah. Kalau contoh view tu tak boleh besar, tukarkan dia kepada weekly. Kalau tengok dalam keadaan chart macam ni, kita boleh nampak. So, okay, so sini sideways ni, yang ni kita panggil sebagai accumulation. Bermaksud saham ni tengah tidur sangat lama, daripada sini tahun lebih kurang hujung tahun 2010 sehinggalah 2013. So apa yang berlaku selepas 2013 ni, saham ni naik mencanak. Kalau tengok mencanak ni bukan sikit, sebab kalau kita tengok dekat sini harga dia lebih kurang RM1 lah. Harga RM1 dia naik ke atas pergi RM2.40. So yang ni kita panggil sebagai uptrend. Yes, uptrend. So and then saham ni pun daripada sideways naik ke atas ni sebanyak lebih kurang 140% dalam masa lebih kurang almost 2 tahun. So kalau almost 2 tahun ni mungkin okey ataupun mungkin tak okey untuk orang yang bekerja lah. Tapi saya rasa kalau untuk orang yang bekerja tu mungkin okey, sebab dia tak adalah tengok saham tu hari-hari kan. Tak sebenarnya tak perlu tunggu 2 tahun pun. Kalau tengok daripada RM1 ke RM2.20, RM2.30 ni, dia punya kenaikan tu mencanak 90 degree. So kalau tengok ni just beberapa bulan je, tak sampai 6 bulan pun. Dalam 3 bulan dah boleh achieve sebanyak 100% ke atas.
And then macam saya cakap tadi, saham ni kita tahu saham ni dia zigzag uptrend apa semua, tetapi wajarkah untuk kita beli dekat harga RM2.20 sebagai contoh. Saham ni naik daripada RM1 ke RM2.20, wajarkah untuk kita beli dekat sini? So ini yang biasa yang kesilapan yang berlaku di kalangan trader ataupun investor. Kenapa? Sebab bila dia beli tu asyik cut loss je. Contoh saya dah beli tu teknik dah betul, breakout, asal beli je dia jatuh. Asal jatuh je mesti saya beli. Contoh data prep, saya beli dekat RM3 dia jatuh. Tapi time 20% tu saya tak beli sebab saya takut. Sebagai contoh macam tu. So dekat sini saya akan review kenapa boleh jadi macam tu. Adakah saham tu sebab dah naik banyak ataupun ada faktor-faktor yang lain. Okay, so far untuk market phase sebelum saya tunjukkan contoh teknik breakout tu, ada apa-apa soalan tak? Saya bagi masa 2 minit. Slide ni simple saja. So saya rasa benda ni senang untuk faham lah, untuk hadam. So dia tak adalah macam complicated sangat. Tuan Waziman, M Plus mantap, platform teman tapi mesra, banyak boleh buat profit. Alhamdulillah. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya teruskan lagi yang pertama. So, ini adalah jenis-jenis breakout yang biasa kita dengar lah. Siapa yang baru involve ataupun dah lama involve, dia mesti dah biasa dengan ayat-ayat ni. Dia ada beberapa jenis lah. Yang pertama adalah breakout 52 weeks high ataupun kita panggil sebagai setahun. Kenapa setahun? Sebab 52 minggu itu mewakili setahun. Okay, yang kedua adalah breakout all time high. Breakout all time high ini bermaksud saham tu dia berjaya memecahkan harga yang paling tertinggi, yang tertinggi sepanjang dilisted dekat Bursa Malaysia. Okay, yang ketiga adalah downtrend line breakout. Contohnya saham tu dalam keadaan menurun and then dia membentuk satu downtrend line breakout and then dia terus mencanak naik ke atas. Itu adalah jenis-jenis breakout. So ada 3 jenis breakout lah. Tapi saya tak akan ajar ketiga-tiga ni. Untuk teknik-teknik breakout yang lain tu mungkin kita boleh tunggu untuk sesi yang seterusnya. So hari ini saya just nak fokus kepada breakout 52 weeks high ataupun breakout dalam tempoh setahun. Okay. Untuk breakout 52 weeks high ni, dia ada beberapa jenis. Ini sebagai contoh adalah breakout 52 weeks high lah. Macam mana kita nak tahu sama ada saham tu breakout dalam tempoh setahun ataupun tak? Senang saja. Just buka chart Wizlight and then dekat atas tu dia ada tulis 1 year, 1Y, 1 year. So just klik 1 year sahaja secara automatik chart tu akan tunjuk 1 tahun punya chart. Okay. Ini adalah beberapa contoh 52 weeks high punya breakout. Saya akan tunjuk 4 contoh malam ni. Dan saya akan cerita lebih detail lah untuk setiap satu. Yang pertama, okay, yang kalau tengok dekat sini dia lebih kurang cup lah kalau saya lukis ni. Ni bermaksud saham tu bergerak secara zigzag ataupun sideways. So, bila saham ni bergerak secara kalau tak faham tak apa, nanti saya akan tunjuk kepada chart lah sekejap lagi. So, akan lebih jelas. Ini just illustration saja. So, saham tu bergerak secara sideways ataupun dalam tempoh accumulation yang lebih setahun yang saya cakap tadi ataupun dia tengah tidur. So, saham ni tidur, duk main macam tu je. Tidur sehingga lah satu saat tu di mana bila kita buka chart 1 tahun and then dia berjaya breakout. So yang tu kita panggil sebagai 52 weeks high punya breakout ataupun setahun punya breakout. So dekat sini resistance breakout. Ini line merah ni merupakan resistance ataupun kita panggil dia punya ceiling. Bila dia berjaya pecah dekat sini, ini kita panggil resistance breakout and then dia terus mencanak naik ke atas. Bila dia naik ke atas ni dia memang naik gila-gila. Dia memang tak adalah dia tak jatuh, cumanya dia punya kenaikan tu diibaratkan 90 degree ataupun bahasa yang lebih advance diibaratkan dia punya kenaikan tu adalah parabolik.
Terlampau tinggi, terlampau laju, sangat-sangat laju. Hari-hari dia nak limit up. Contohnya macam itulah. Okey. Contoh yang pertama. Ini adalah chart data prep. So, data prep ni saya buka dalam tempoh 1 tahun. Nampak ni? Dalam tempoh 1 tahun daripada bulan 3 tahun lepas sehingga bulan 2 tahun ni. So, cukup setahun. Saya just klik 1 year saja. And then, kita tanda dia punya resistor yang teratas. Yang tadi kalau tengok ni ada bentuk kad macam ni kan. Ini bermaksud sideways ataupun accumulation. So, kalau tengok dekat sini dia sideways. Dia sideways and then yang ni lah kita panggil sebagai accumulation ataupun waktu ni adalah waktu dia tidur. Okey. So, bila waktu tidur ni kita tanda dia punya resistor yang tertinggi untuk setahun. So, kalau dekat sini kalau tengok saya tanda dekat atas ni lah. Dekat atas ni. So, bila saya tanda 265, kita tunggu sehingga dia punya harga ni breakout. Kalau kita tengok, once dia breakout, nampak tak? Dia naik mencanak. Once dia breakout, sideways ni, pop, dia breakout, ini dia memang naik gila-gila punya. Ini 90 degrees. Dia punya kenaikan tu sangat parabolic. Daripada 20 sen, 18 sen something, dia terus naik pergi 90 sen. Ni waktu tu lah. And then perhatikan juga dia punya volume. Kalau tengok time ni, nampak tak? Dia punya volume ni ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil. And then tiba-tiba bila satu volume yang sangat besar datang bersamaan dengan price yang sangat besar menujah ke atas, nampak tak apa jadi selepas tu? Semua volume-volume yang dekat tepi ni dia semakin berkurang. Dia bukan berkurang, cumanya volume yang latest ataupun volume yang sekarang ni sangat besar sehingga menyebabkan dia punya volume yang sebelumnya tu mengecil. Kita nampak kecil. Kita nampak kecil je volume yang dekat tepi ni. Kenapa? Sebab volume yang latest ni adalah sangat besar. Nampak tak dia punya perbezaan tu? Ini volume, tiba-tiba datang satu volume yang sangat besar. Nampak tak beza? Okay, so nampak tak? Bila dia naik, volume yang sangat besar datang, semua volume-volume yang dekat tepi ni semua kecil je, semua kecil je. Sebab kan ada minat belian dan jualan dekat sini. So sebab itulah dia punya volume sangat tinggi. Okey, bila dia breakout 265, nampak tak macam mana bila dia pecah 265 tu, dia breakout terus naik ke atas sehingga harga RM4. So kalau tengok dekat sini daripada harga lebih kurang dia punya resistance sehingga puncak dekat sini kenaikan dia adalah sebanyak 1400%. Tu sangat banyak lah. And then untuk yang macam ni case tu jarang sekali, sangat rare. Tetapi bila ada saham yang macam ni dia memang bagi sangat banyak. Beribu-ribu persen. Contohnya kalau Cap Plus tahun lepas pun ada juga lebih kurang lebih 1000% juga. Nanti saya akan tunjuk contoh juga. So nampak tak? Ini adalah teknik 52 weeks high yang pertama. So bila kita tanda resistance dalam setahun, bila dia berjaya pecah dengan volume yang sangat besar, nampak tak apa jadi? Dia naik terus. Dia naik ni memang parabolik. So bila dia tanya, bila dah naik banyak macam ni RM4, ada soalan yang timbul. Boleh beli lagi tak? Nampak tak? Boleh beli lagi tak? Boleh masuk lagi tak? Boleh saut tak? Okey, soalan saya adalah bila saham ni bermula daripada harga lebih kurang 30 sen naik ke RM4 bersamaan dengan 1400%, agak-agak dia nak naik lagi tak? Itu je soalan yang kena jawab. Bila dia dah naik 1400%, agak-agak dia nak naik lagi tak? Takkanlah contoh letak duit dekat sini RM10,000, dekat sini dah jadi RM140,000, takkanlah dia nak naik pergi RM1,000,000 sebagai contoh. Yang ni saya based on chart sahajalah. Kalau nak dikaitkan dengan dia punya business model apa semua, yang tu lain cerita. Sebab kalau tengok data prep ni pun apa bisnes dia? So tengok apa bisnes dia? Adakah dia ada catalyst apa-apa tak? Saham ni Cikadis 20 sen. Macam mana dia boleh pergi sehingga RM4? Dalam tempoh 1 bulan pula tu. Kalau nak cerita bab Gretek, itu lain cerita lah. Gretek daripada harga RM1 tahun lepas, hari ni dah RM5-6. Itu pun dah selepas dia bagi bonus. Nampak tak? So, soalan dia, bila dah naik 1400%, agak-agak dia nak ke mana?
adakah nak ke atas ataupun ke bawah. Mungkin dia boleh naik pergi ke 2000%, tetapi kalau dia tak menjadi macam mana? Kalau contoh tuan-puan beli dekat area 30 sen, bila naik ni dalam portfolio tuan-puan tu dah ada 1400%, tapi tuan-puan tak lock lagi profit walaupun 1 sen. Kalau macam tu macam okey, mungkin dia nak naik 2000%. Itu tak apa sebab tuan-puan dah beli dekat area 30 sen. Faham tak? Maksudnya kalau saham tu jatuh sekalipun, kita masih boleh trail kita punya profit, kita masih boleh ambil lagi kita punya profit. Tapi kalau dekat RM4 ni tuan-puan baru start beli dekat RM4, agak-agak bila dia jatuh tu, bila dia nak naik pun saya tak tahulah. So kena fikir dekat situ. Bila dia dah naik banyak, biarkan. Kalau terlepas tak apa, cari saham lain. Sebab memang banyak lagi saham-saham yang belum membuat 52 weeks high punya breakout ataupun dia dah break cumanya baru saja. Nanti saya akan tunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua dia berbeza sedikit and sedikit kompleks sikit. Dia sama untuk permulaan ni, dia sama, dia sideways, dia tidur and then dia bangun tidur. Bila dia bangun tidur, dia breakout 52 weeks high punya breakout. Dia breakout, dia naik and then dia turun. Dia turun, jatuh tu dia nampak dia resistance breakout, dia naik and then dia turun, nampak dia lantun dekat sini. Ini adalah dia punya resistance. Once dia dah berjaya pecah dia punya resistance, once dia dah berjaya breakout, dia pun jatuh balik, dia lantun dekat area support. Kenapa ni support? Sebab sebelumnya kan ini adalah resistance. So once dia dah pecah, secara automatik resistance ni dia akan bertukar menjadi support. Yang ceiling tu dia akan bertukar menjadi lantai. So dia naik and then dia jatuh lantai. So bila dia jadi macam ni, kat mana kita nak beli? Okay, kalau saham macam ni kita kena beli, kita kena tunggu selepas dia berjaya breakout ataupun memecahkan resistance yang kedua, iaitu dekat sini. Nampak tak? Second resistance breakout. Untuk kita beli dekat sini boleh. Dekat support ni boleh. Tak ada masalah. Dia memang low risk, sangat low risk. Memang jelas. Kalau kita beli dekat area sini, support pecah, terus jual. Sebab lantai dah pecah kan. Kita minimizekan kita punya loss. Boleh, tak ada masalah. Cumanya, kadang-kadang dekat area sini ni, dia punya sideways ataupun dia punya lantun, dia punya rehat ni, sangat lama. Lama tak lama tu paling maksimum pun biasanya 2 ke 3 bulan lah. Dia naik, dia pecah, dia turun balik 2-3 bulan. 2-3 bulan dia buat macam ni. Nak beli dekat support boleh, tak ada masalah. Cumanya kena sabar sikit lah. Kalau dia tak naik ataupun dia main area tu je 2-3 bulan. So kena sabar je lah. And then once dia berjaya pecah second resistance, yang ni kita memang kena ride the trend. Maksudnya selagi saham tu tak ada jatuh ataupun tak ada pecah support yang seterusnya apa semua, kita just hold saja. Untuk yang nak cepat, saya sarankan beli dekat area sini lah. Second breakout. Jangan beli dekat sini. Untuk cepat. Kalau tak apalah, saya ni relax. Saya ni dalam sebulan boleh buka satu kali je platform. Itu pun time saya ambil cuti sekali sebulan contoh. So boleh beli dekat area support. Tapi kalau yang nak cepat ataupun nak guna teknik intraday, scalping apa semua, tunggu dia punya second breakout. Contoh, ini saham Care Plus. Pada awal 2020, saya buka dia punya tempoh 1 tahun. Saya tanda 1 year. Nampak tak? Dekat area sini 20 sen. And then kita tengok apa jadi. Dia breakout. Dia breakout, dia pecah naik ke atas. 100% daripada 20 sen dia naik pergi sini sebanyak 100%. 100% punya gain. Memang cepat punya. So bila 100% ni dia jatuh. Yes, saya tahu jatuh ni sebab mungkin tuan-puan cakap ini sebab market crash. Tahun lepas semua saham jatuh. Yes, boleh, tak ada masalah. So dia jatuh. Nampak tak dia lantun dekat mana? Dia main area support. Siapa yang boleh sabar, silakan ambil area support ni. Kalau tengok dalam keadaan ni, dia tak lama lah, just sekejap sajalah. Ada setengah saham tu, dia memang lama, 2-3 bulan dia duduk main situ je sebelum dia memecahkan dia punya second breakout. So, dekat sini dia main, dia punya support 20 sen, siapa yang ambil area ni, boleh hold. And then nampak tak, dia slow naik, and then dia pecah. Dia berjaya memecahkan resistance 415, lebih kurang harga 42 sen. Dia breakout, apa tak? Dia pull back lagi sekali.
Dia pull back, dia lantung lagi sekali dekat sini. Siapa yang nak cepat, just ambil sahaja area ni. And suka untuk saya ingatkan, bila dia berjaya memecahkan second resistance punya breakout ni, insyaAllah dia punya saham tu memang laju. Biasanya laju gila. Kalau tengok dalam keadaan ni memang laju lah. Dia breakout sini tak sampai 2-3 minggu, nah dah 88 sen. Daripada 42 sen dah naik 88 sen. Tu banyak tu. 100%. 100% dalam masa 1 bulan. Okay, so apa jadi lepas tu? Nampak tak? Once dia breakout dekat sini tadi 42 sen, dia naik sampai sini. Even kalau tuan puan jual dekat sini pun saya rasa dah raya. Kalau tak boleh beli rumah pun saya rasa dah boleh beli kereta sebiji. Ataupun dah boleh buat belanja dapur. Depends kepada modal masing-masing lah. Nampak tak? Dia naik sampai sini daripada harga 40 sen, naik pergi sini almost 22 ringgit. So dekat sini dah almost 400%. Bila dia naik ni, dia pull back lagi sekali and then dia meneruskan lagi dia punya kenaikan. Kalau tengok dekat sini, dia punya kenaikan adalah sebanyak 1100%. Soalan saya sama juga macam tadi. Once harga saham ni dah RM4, RM5, agak-agak tuan-puan nak beli tak? Sebab saham ni dah naik banyak bersama dengan 1100%. So, boleh nak beli, tapi beli tu janganlah swing. Contoh kalau beli setakat nak 2-3 bit ataupun 1 sen 2 sen. Ni kalau untung 2-300 ni dah okey ni macam tu. Tak apa, tak ada masalah, boleh beli. Tapi kalau contoh okey, saya nak beli K Plus dekat RM5, saya nak hold 5 tahun, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi tengoklah apa jadi K Plus sekarang. Dah harga berapa? Faham tak? Bila dah naik banyak macam ni, tak apa, biarkan. Yang terlepas tu lupakan, bukan rezeki kita, cari yang lain. Yang seterusnya, yang ini adalah yang nombor 3. Okay, sama juga permulaan dia sideways ataupun kita panggil sebagai accumulation, and dia berjaya memecahkan resistance breakout. Dia naik ke atas, sama juga macam tadi, dia turun ke bawah. Tapi once dia turun ni, dia bukan sideways ataupun dia bukan rebound dekat support, tapi yang ni dia pecah terus. Maksudnya dia tembus terus. Ditembus ke bawah, price broke support sehinggalah satu saat tu dia sambung untuk naik ke atas, and then dia berjaya memecahkan resistance yang kedua. So kalau tadi saya tak sarankan beli dekat area sini, just tunggu saja bila dia pecah dekat resistance second resistance breakout. Once dia pecah dekat sini, insyaAllah memang raya. Sebagai contoh macam ni. Okay. Goshen. Okay, saham ni dekat area lebih kurang 10 sen. Saham ni tak semestinya untuk CKD saja. Ini contoh saja. Kalau jumpa saham yang RM1, RM2 pun tak ada masalah. Boleh juga. Okay, saham ni dia sideways. And then apa jadi lepas tu? Dia breakout ni, nampak tak? Dia breakout, dia jatuh balik, dia celup. So, kita tunggu. Tunggu bila dia pecah lagi sekali ni yang lebih kurang area 11 sen. So, once dia pecah, nampak tak? Once dia pecah sini, dia breakout. Tak lepas, dia jatuh. And then dia naik lagi sekali, tak lepas, dia jatuh. Dia breakout. Once dia breakout dekat sini, nampak tak dia punya pergi tu memang sangat laju. Bersamaan dengan 118%. Ini memang kejap lah. Ini tak perlu tunggu 2-3 bulan. Dia tengok keadaan. Ada yang, biasanya yang saya perhati buat sepanjang saya punya experience lah. Biasanya kalau paling lambat pun mungkin 3-4 bulan lah. Jarang-jarang sekali lah. Biasanya 3 bulan tu dah 100%. 3 bulan dah 100%. Ada juga yang sebulan dah 100%. Depends lah. Depends. Okay, so yang ni merupakan teknik 52 weeks high yang ketiga. Yang seterusnya, yang terakhir. Yang ni paling mantap. Paling mantap, paling maju. Paling mantap. Kenapa? Sebab yang ni dia sideways. Kita tanda dia punya resistance breakout. Tetapi dia punya breakout tu bukan dengan menembus harga resistance tersebut, tidak, tetapi dia secara cap up. Nampak tak ada lompong dekat sini ataupun ada lubang dekat sini. So bila contoh dia buka pukul 9 pagi tu, dia get up dekat sini and dia terus jalan. Yang ni biasanya dia lebih kurang yang nombor 1 tadi. Dia get up, dia memang babai punya. Kalau siapa yang tak sempat, memang terlepas lah. Dia get up, ada lompong dekat sini, ada lubang dekat sini, dia terus naik ke atas. Bila nak beli? Bila dia breakout dekat sini ni. Dia ada dua jenis juga kalau macam ni. Contoh dia get up, dia naik and then dia pull back kejap. Kat situ kita bolehlah cari entry. Ataupun yang kedua tu, dia get up,
dia jalan terus. Dia memang 90 degree, parabolik. Memang bapak punya tiang, bapak punya 90 degree sebagai contoh lah. Okay. Sebagai contoh macam ni. Technet. Ini tahun 2017. Siapa orang lama, dia kenal lah saham ni. Saham ni sebelum ni nama dia Huaan. So kalau trader-trader yang daripada 2, 3, 4 tahun lepas tu, dia mesti kenal saham ni dengan nama Huaan. So Huaan ni, saya buka 1 tahun punya chart. Ini adalah dia punya resistance dekat 5 sen. Okay, nampak volume dia? Volume dia macam ni, ada KLCC, ada KL Tower, ada Burj Khalifa, nampak tak? Dia punya tinggi, dia sekejap tinggi, sekejap kecil, sekejap tinggi, sekejap kecil, macam tu. So, apa jadi the next day? Dia buka, nampak tak ada gap up? Dan ini bapak punya gap ni. Ini bapak gajah punya gap. Dia buka tinggi dekat sini, nampak tak volume? Volume ni sangat besar. Yang ni Eiffel Tower punya volume datang dekat sini menenggelamkan volume-volume yang sebelum ni. Nampak tak? Ini volume nampak macam besar. Tapi once ada data volume ni, semua hilang. Ada volume tu, tapi nampak tak kecil je. Kita nampak kecil. Sebab kat sini permulaan demand dengan supply. Beli dan jual. So apa jadi? Dia breakout dekat 5 sen. Dia bagi sebatang 15 sen. Okay, yang ni dia breakaway gap. Nampak tak ada lubang dekat sini? Dia gap up, dia jalan terus. Dia memang tak tengok belakang. Ni kalau nak cari entry, boleh cari area sini lah, dekat area 20 sen. Kalau yang siapa boleh detect awal, dia boleh entry dekat sini. Sebab kalau dia punya entry tu dekat dengan support yang 5 sen tu, still low risk lah. Depends kepada harga jugalah. Kalau yang ni beli dekat 7 sen, support 5 sen, itu dah berapa punya persen, tu dah banyak lah. Okay, so apa jadi lepas tu? Nampak tak dia naik? Naik gila-gila punya. Okay, untuk mungkin ada yang cakap saya nak ride the trend, tapi bila sideways macam ni saya jual, saya takut. Yang tu tuan-puan boleh menggunakan kaedah reversal candlestick. Selagi tak ada teknik reversal candlestick punya ni, ataupun tak ada signal reversal candlestick, ataupun dia tak patah dia punya trend line ke apa contoh macam tu, tuan boleh ride. Sebab kita punya matlamat untuk swing kan. Yang ni, ini swing memang raya ni. Okay, so dia breakaway gap, dia naik ke atas, nampak tak? Dia naik 1000%. So soalan saya, bila saham ni dah naik 1000% daripada harga 5 sen sehingga harga almost 70 sen, tak akanlah dia nak naik lebih tinggi kan? Tambah-tambah kalau company tu fundamentalnya tak kuat. Biasanya company-company saham-saham macam ni, biasanya dia punya FA tu tak adalah saya cakap macam kita perlu abaikan. Tak, cumanya kebiasaan dia yang saya perasan bila saham macam ni, dia memang letak tepi sikit FA tu. Letak tepi sikit FA tu, dia push gila-gila harga saham ni. Sebab kita memang tak base on FA. Kalau nak cerita base on FA, apa cerita data prep daripada 20 sen pergi RM4 dalam masa 1 bulan. Itu FA memang letak tepi lah. Contohnya. So macam ni. Okay. So itu saya punya contoh, and then saya akan tunjuk saya punya saham. Saya cakap kan nak belanja saham-saham yang mana yang apa ni, yang baru breakout ataupun kita panggil sebagai baru breakout lah. Sekejap saya share screen. Okay, nampak tak full screen? Bila jadi macam ni, saya just buka 1 tahun saja. Okay, macam ni 1 tahun punya chart. Kalau tengok macam ni, dia dah naik. So kita mungkin tak tahu kat mana nak tanda 52 week high. Senang sahaja, kita just gerakkan dia. Tengok dia sideways. Nampak tak? Kasih dia macam ni. Kan nampak sideways kan? So kita tanda dia punya resistance, puncak dekat sini. Kalau nak ambil dia punya rambut boleh, nak ambil dia punya candle pun boleh, tak ada masalah. Okay, so contohnya saya set dia punya resistance dekat 235 Okay, so apa jadi lepas tu? Okay, saya gerakkan satu-satu. Okay, nampak tak dia breakout? Kat sini dia berjaya breakout dengan harga 24 sen. So kita boleh consider untuk beli dekat sini. Kenapa? Sebab support tu kita boleh letak sama ada 225 ataupun kita boleh letak 235. So itu adalah kita punya support. Okay, so nampak tak? Dia breakout breakout 235. Contoh kita beli dekat area sini lah. Okay, sekarang ni aku beli dekat harga 24 sen. Support dia dekat 225 sen. Aku letak dekat sini RM10,000. Contoh dekat harga 24 sen. Okay, ada kita layan. Dia naik. Okay, nampak tak? Bila dia turun, dia pecah support tak? Tak.
Bila dia tak pecah support, dia naik ke atas. Secara automatik kita tahu saham ni yang nombor berapa? Yang tadi, yang nombor 2. Dia bukan nombor 1. Kenapa? Sebab nombor 1 ni bila dia naik, dia breakout, dia memang naik terus. Tetapi yang nombor 2 ni, dia breakout and dia jatuh, dia lantun dekat dia punya support. Kalau tengok dekat sini, resistance 225 and then secara automatik tukar menjadi support ataupun lantai, dia lantun dekat 225. So, kalau siapa yang dah entry sini tadi, okay, saya dah beli tadi RM10,000 dekat harga 24 sen. And then, ini adalah saya punya support, 225. Perlukah saya jual? Masa dia jatuh ni, perlukah saya jual? Tak perlu. Kenapa? Sebab saham ni still okay lagi. Still tak pecah dia punya support. Once dia jatuh atas lantai tu tak apa. Asalkan jangan tembus dia punya lantai. Kalau tembus lantai tu kita tak boleh buat apa. Kita terpaksa cut loss lah. Okay, kenapa saya tak take profit dekat sini? Sebab saya sibuk bekerja. Saya tak sempat nak tengok market. Saya tak sempat nak tengok screen. Saya ramai klien tak sempat langsung. So saya biarkan je lah. Saya tak tahu pun dia naik dekat sini sebab saya terlampau sibuk bekerja sebagai contoh. Bila jatuh macam ni tak apa. And then, okay. Apa tak? Dia lantun. Siapa yang tak ada saham ni, dia boleh entry dekat sini. Kat sini kita boleh menggunakan teknik reversal candlestick. Kalau nak tahu lebih detail berkenaan dengan reversal candlestick, yang tu boleh rujuk di Facebook page M Plus. Dalam tu ada saya dah ada buat webinar sebelum ni berkaitan dengan reversal candlestick lah. Okay. So, dia naik. Tengok dia breakout dekat area sini. Atas ni. Kalau siapa yang okay dengan hold lama, boleh beli dekat sini. Sebab saya takut dia sideways 2-3 bulan. Kalau yang nak cepat, tunggu dia breakout dekat area atas ni lah. Contoh, okay, breakout dekat area atas. Contoh saya ambil dekat sini. Okay, 265. So, saya next lagi. Nampak tak dia breakout? So, bila dia breakout macam ni, ini merupakan peluang yang ketiga. Yang pertama adalah peluang dekat sini. Yang kedua adalah dekat sini. And then dekat sini adalah merupakan peluang yang ketiga. Siapa yang nak intraday dekat sini, siapa yang nak scalping dekat sini, siapa yang nak BTST dekat sini, silakan. InsyaAllah boleh buat duit. Okay, apa jadi lepas tu? Dia naik. Sekarang ni macam ni. Kalau tengok ni candle ni, kita panggil sebagai candle morning star. Itu reversal candlestick. Apa itu morning star? Kena tengok video yang sebelum-sebelum ni lah. Kalau tengok dekat sini, support dekat sini, resistance kalau saya nak ambil dekat sini pun boleh, nak ambil dekat area sini pun boleh, tak ada masalah, boleh. So kalau kita tengok dekat sini, breakout 24 sen kan. Saya beli 24 sen tadi bermodalkan RM10,000. Saya nak tengok berapa banyak lah saya punya ni. Okay, latest harga dekat 33 sen. So sekarang ni saya punya keuntungan adalah sebanyak 37.5%. Saya letak RM10,000, saya dah untung sebanyak RM3,750. Dalam masa berapa lama? Tengok dekat sini. Daripada lebih kurang 8, lebih kurang 10 hari bulan 3. Hari ni 7 hari bulan 4. Almost sebulan saya dah untung sebanyak 37%. Banyak tak? Banyak lah tu. Ini 37% sebulan. Saya tak tahulah kalau korang nak yang 30% sehari. Benda macam tu ada. Boleh ada. Cumanya bukanlah hari-hari macam tu. So ni 37.5% tu banyak jugalah untuk yang bekerja, untuk yang sibuk bekerja tak sempat tengok skrin, yang pergi kerja lepas subuh, balik lepas isyak apa semua, dia tak sempat nak tengok market. So saya rasa bagi dia dah cukup ni 37.5%. So kalau tanya saya nak naik lagi ke tak, wallahualam, dia mungkin boleh naik, dia mungkin boleh turun. Tetapi siapa yang beli area sini, dia dah untung lah. Kalau dia jatuh sekalipun, kita boleh trail kita punya profit. So kalau bukan 37% sekalipun, mungkin kita boleh secure profit dekat 30% kalau dia jatuh lah. So nak layan sampai bila? Saya dah beli dekat bawah ni. Saya punya hold baru sebulan. Saya target hold 3 bulan. Sebab saya sibuk bekerja. So saya biarkan aja dia. So suka hati dia lah nak buat apa. Okay. Itu adalah contoh yang pertama. Okay, contoh yang kedua adalah saham. Ini saham yang naik juga hari ni. Itu NGGB. Trader-trader mesti perasan punya. Mesti buat duit dekat sini. Okay, NGGB. InsyaAllah kita punya sesi malam ni habis pukul 9. So, bagi saya sikit masa lagi. Okay. Okay, saya buka 1 tahun. Saya back belakang. Nampak tak ni? Okay, mana puncak dia dekat sini? Lebih kurang harga 455. So, ini adalah dia punya puncak. So, saya ke depan. Tunggu dia breakout.
Okay, kita pergi lagi. Nampak? Ini tak breakout. Tak breakout, dia jatuh balik. Tak apa, tunggu. Tunggu. Breakout. Okay, so dia breakout dekat harga 48 sen. Sekali lagi, dengan bermodalkan RM10,000 yang saya ada, saya bismillahirrahmanirrahim beli NGGB dekat 48 sen bermodalkan RM10,000 sebagai contoh. Okay. So, apa jadi lepas tu? Support saya dekat mana? Support saya dekat 455. So, kalau dia pecah tu, saya jual. Okay, dia naik. Naik. Tak turun, naik. Okay, ni dia turun. Tak apa, relax. Relax. Okay, dia naik balik. Yang ni pun reversal candlestick. Yang ni merupakan yang ni merupakan peluang yang kedua siapa yang terlepas dekat area sini. Tapi saya dah beli, tak apa, saya biarkan. Saya sibuk. Okay, dia naik. Okay, kita tunggu dia pecah dekat sini. Okay, 545. So tak apa, kita going forward. Move forward. Depan lagi. Lambat tak sorry. Lambat tak apalah sebab kita bukan nak buat duit hari-hari tapi nak buat sebulan sekali je sebab sibuk kan. Okay, pecah yang ni berharga 565. So yang ni dia baru breakout. So kalau breakout buat apa? Saya hold lagi. So tunggu tengok. Hari ni semalam dia rehat, hari ni dia sambung lagi naik ke atas untuk breakout dekat sini. So dengan bermodalkan RM10,000 saya yang saya masuk dekat harga 48 sen, sekarang ni saham ni dah naik sebanyak 24%, iaitu saya dah untung sebanyak RM2,400 tunai. Banyak tak? Untuk orang yang sibuk bekerja, insyaAllah banyak. So, daripada lebih kurang 8, 11 hari bulan 3, hari ini 7 hari bulan 4, almost sebulan saya dapat sebanyak RM2,400. Cukup lah tu, kan? Saya rasa cukup aku untuk beli barang dapur, untuk isi minyak kereta. Takkanlah isi minyak kereta RM2,000 kan sebulan. Tu mungkin setahun. So, bagi saya dah cukup. Nak naik lagi tak? Macam saya cakap, saham ni baru je tidur. Baru je bangun tidur. Daripada tahun lepas ni, dia baru je bangun tidur. InsyaAllah dia akan naik lagi. Tapi berapa tinggi tu, wallahualam. Untuk yang ada dekat bawah ni, dengan bermodalkan RM10,000 tadi, adakah saya perlu jual? Masih tak perlu jual. Mana tahu dia bagi 100% kan. Wallahualam. And then, satu lagi, kita kena tengok, yes, resistance dia ada dekat sini lah, 635. Kalau dia boleh pecah 63, tak jauh tu, tuan-puan. Sini pun dah 60 sen, almost 60 sen. 635, kalau dia pecah yang tu, insyaAllah raya lah kita. Faham? Itulah yang dipanggil sebagai FBO. 52 weeks punya high. Okay, ada lagi 15 minit sebelum saya buka Q&A. Bagi saya satu je. Sabar sekejap satu je saham lagi. Yang mana dia baru breakout lah. Satu lagi PDP. Ataupun yang tengah membuat tengah membuat dia punya markup ataupun uptrend. Okay, saham ni saya buka dalam tempoh 1 tahun. Tak ada masalah. Saya scroll ke belakang. Okay, nampak tak ni? Dia punya resistance kan, saya letak dekat 385. Ini adalah dia punya resistance. Kalau dia breakout tu insyaAllah saya beli. So kita ke depan. Tunggu, sabar, jangan beli lagi. Jangan, belum, tak juga. Okay, dia dah pecah. Okay, dia breakout. So bila dia breakout ni pun sama juga, saya beli dekat area sini. Sama ada mungkin harga 42 sen, 415 lebih kurang 42 sen, ataupun saya nak tunggu pullback pun tak ada masalah. Kalau rasa macam tinggilah saham ni, nanti kan kalau tak sempat tengok jatuh mendadak ke apa, susah juga tu. Tak apalah, saya nak tunggu dekat area 385 sebab Tuan Zul cakap mungkin dia boleh jatuh dekat area 385 based on 4 jenis 52 week high punya breakout tadi. So tak apa, saya tunggu. Dia jatuh, standby, dia jatuh, nampak tak dia jatuh? Dia celup, dia pecah tak 385 ataupun dia lantun. Okay, tengok nampak tak dia breakout. So yang ni pun kita panggil sebagai Morningstar. Nak tahu? Pergi tengok reversal candlestick. So saya entry dekat sini bermodalkan RM10,000. Saya entry dekat harga 43 sen. Saya tekan 43 sen dengan bermodalkan RM10,000. Saya tunggu. Nampak tak dia naik ke atas lagi? Tak apa. Nampak dia punya volume ni. Beza daripada sini. Macam ni. Okay. Bila dah naik macam ni, jangan kejar. Sabar. Jangan kejar. Dah beli tu, duduk dia diam. Okay. Lepas tu dia naik. Turun tak apa. Bila turun tu nampak macam dia buat base kat sini. Betul ke tak? Kita kena next lagi lah.
turun, kita jatuh tak apa, bet on 43 sen, tak apa. Dia naik, naik, naik. Okey, ni next dia punya resistance dekat sini. Tengok lagi. Okey. Dia breakout. Okey, dia breakout. So breakout memecahkan harga 52 sen dekat sini dah 535. So apa jadi next? Dia naik lagi. So hari ni dia punya candle macam ni. Dengan bermodalkan RM10,000, tadi saya masuk dekat area sini kan. Morningstar ni, Morningstar breakout. Sorry, Morningstar reversal candle 43 sen. Saya sorry. 43 sen lebih kurang, saya tolak naik ke atas. So dia tutup highest tadi dia pergi sini. Contoh saya ambil highest lah. So dalam tempoh daripada sini 15 hari bulan 3 sampailah sini 7 hari bulan 4, tak sampai sebulan pun, dalam 3 minggu saya punya keuntungan yang daripada RM10,000 tadi tu dah menjadi sebanyak RM13,140. So dalam tempoh sebulan saya dah untung 3,100. Soalan saya, nak jual tak? Depends. Kalau rasa dah cukup lah 30% ni, 3,000 sebulan, siapa nak bagi kan? Gaji aku 3,000 sebulan, terdapat lagi extra RM3,000. Apa salahnya saya jual? Tak ada masalah, boleh. Tapi kalau nak hold pun boleh juga. Just trail you punya profit. Paling-paling busuk kalau you tak dapat 30%, takkanlah you tak boleh lock you punya profit dekat 20% kan? 20%, 25%, takkanlah tak boleh. Nah, so settle 3,000 sebulan. Itu dengan bermodalkan RM10,000 lah, yang saya letak RM10,000 lah. Kalau nak bermula dengan RM5,000 pun boleh, tak ada masalah. Okay. So, itu saja untuk modul kita malam ni. So, saya dah cerita apa itu 52 week high. Saya dah bagi contoh yang dah lepas. Saya dah bagi contoh yang sekarang ni, yang tengah dalam proses untuk markup sebelum dia distribution ke atas. And then, biasanya untuk saham-saham macam ni kan, untuk yang 52 week high ni, yang based on saya punya experience, biasanya at least saya tak nak lah bagi menjanjikan bulan dan bintang, cumanya at least 30% tu boleh dapat lah. Berapa lama tempoh tu, bagi dia buat kerja dia, kita buat kerja kita, beli, cari entry yang betul, selebihnya biar dia buat kerja dia. Biasanya 30 ke 80% tu insyaAllah boleh capai lah, insyaAllah Kalau nak tahu betul ke tak yang saya cakap ni, boleh cuba letak duit RM5,000, letak duit RM10,000, cari saham-saham yang macam ni, cuba letak dalam tempoh 2-3 bulan. Bolehkah? Boleh tak dia naik sebanyak 100%? Saya tak nak janji bulan bintang, tapi puan-puan buat sendirilah. Cuba tengok. Boleh tak 100%? Kalau lebih, alhamdulillah lah. Macam tu. Okay. So, kita berbalik ke kita punya slide tadi. Okay. Slide tadi tu untuk malam ni lah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan. Saya cuba jawab setakat yang saya mampu. InsyaAllah ada lagi 10 minit. Skomi 3 bulan next oleh Tuan Faizal Rahad. Yes, itu merupakan saham yang dalam perhatian saya. Kalau dipecah support, cut loss. Kalau belum entry, just cari entry saja. Itu sejujurnya yes, memang saya punya watchlist. Saya tak ada buat buy call atau sell call apa semua. Ini saya just cakap saya punya dalam watchlist saja, dalam perhatian saya saja. So nak tahu jadi ke tak tu, tuan-puan buat keputusan sendiri. Just amalkan je yang apa yang saya ajar ni, sebab video ni akan upload dalam Facebook. So bila-bila nak tengok boleh tengok balik. Just cuba test. Cuba try test. Jadi ke tak jadi? Kalau tak jadi tu, insyaAllah cuba cari saja. Kita kita tengok kenapa tak jadi. Tapi dengan syarat klien saya lah. Kalau klien orang lain tu, maaflah, bukan saya nak curi klien ke apa, tak ada. Cumanya bukan di bidang kuasa saya. Nanti ada masalah lain pula. Okay. Okay, soalan lagi. Market phase ni hanya untuk long term ke? Boleh guna untuk short term chart? Boleh, tak ada masalah. Boleh je macam saya cakap, kalau nak guna based on scalping ataupun intraday, tak ada masalah. Sebab, yalah, of course kita nak intraday scalping. Daripada kita intraday scalping dekat puncak bahagia Bukit Everest tu, lebih baik kita scalping dekat area-area bawah ni. Macam tu lah contohnya. Baru jual HGB tadi, alhamdulillah, untung, tahniah tuan. Yes, ada rakaman, jangan risau.
Indikator apa yang terbaik, itu depends kepada diri sendiri. Kalau tanya saya apa indikator yang terbaik, saya hanya boleh jawab price ataupun harga saham tersebut. Sebab saya hanya based on harga, so itu adalah indikator terbaik untuk saya. Mungkin terbaik untuk saya tetapi tak terbaik untuk tuan. Tuan nak tahu tu boleh depends kepada teknik tuan lah. Tengok. Breakout 52 week high bagi FA bagus dan ada catalyst tak tuan? Tak semestinya. Tak kisah harga tu penny stock ataupun semua. Cumanya kalau penny stock ni kadang-kadang dia ada perangai. Dia punya perangai tu adalah nombor 3 tadi. Dia naik, dia pecah support. 2-3 bulan nanti baru dia datang balik. So FA bagus ni tak semestinya juga. Kalau ada catalyst tu, lagi bagus lah. Maksudnya penggerak dia punya ni lah. Contoh macam di Next. Macam mana nak cari counter macam ni? Tuan just screen saja based on screener, ataupun tuan tengok based on most active dekat platform tu, tengok most active ataupun tuan cari yang new high ataupun 52 week high punya ni lah, 52 weeks high punya screen tu. Ya tu boleh tengok dalam platform menggunakan web. Okay. Nak set trailing stop tu based on sama ada reversal candlestick ataupun you tengok support yang terdekat lah. Kalau dia pecah support yang terdekat, boleh consider untuk jual. Oh, AYS. AYS tu, yes, salah satunya juga. Betul. Dalam watchlist. Biasa nak dapat ROI 100% berapa bulan depends kepada saham tersebut. Kalau cepat tu cepat lah. Tapi biasanya saya bagi dia bekerja selama 3 bulan. Kalau dia tak bagi 100% dekat saya dalam tempoh 3 bulan tu, saya pecat dia. Contoh macam tu lah. Bermaksud pecat tu mungkin saya consider untuk pilih saham lain lah. Tapi biasanya 100% dalam 3 bulan tu insyaAllah dapat. So far so good. Tambah-tambah dengan keadaan market yang sekarang ni, banyak saham-saham macam ni lagi sekali saya ingatkan ini bukan buy call ataupun sell call. Saya just bagi ilustrasi sahaja. Yes, untuk breakout 52 week high ni, if candle sebelum tu tak cantik, rongak, boleh consider ke untuk meter. Suka untuk saya bagi tahu kalau saham-saham yang sideways yang tidak lama ni, dia memang wajib punya rongak, dia punya wajib punya tak cantik. Bila was dia dah break up 52 week high tu barulah dia cantik. Dekat situ time dia make up tu kita balun dekat situ. Sebab bila dia dah naik atas tu kita dah tak nak lah. Kita nak cari yang mana dia baru start cantik. Kat situ yang kita nak. Betul tak? So kita cari saham-saham macam tu. Bercontoh data prep 20 sen tak cantik, RM3 cantik, RM4 lagi cantik. Beli dekat RM4, hari ni dah RM1 lebih. Contoh macam tu lah. Time 20 sen tak nak beli kan. Kalau tak nak takut, tapi RM3 tak takut, berani. Contoh lah. Bukan yang dalam ni lah orang lain. Okay. Sekarang sektor play apa? Saya fokus kepada construction dengan besi lah. Kalau tengok hari ni besi, and then kalau tengok yang saya tunjuk yang counter-counter 52 week high semacam BDB, Bidnadaro Aman ataupun MCT, itu merupakan construction punya sektor. Kita ada lagi saham-saham yang lain, contohnya macam Ewin ataupun GFM tu dah pacak, cumanya study dia buat apa. MK Land construction ke apa semua, boleh standby. Magpie tu dah buang kan, dah buang, dah jatuh banyak kan, so elakkanlah saham macam tu. Okay, so itu saja untuk Q&A. And then yang seterusnya, siapa yang tak ada, siapa yang belum ada account, dia boleh buka account ni online, CDS M Plus, CDS dengan trading account untuk under M Plus. Boleh pergi ke website mplusonline.com, just tekan register now saja, just isi makluman, IC, bank statement apa semua tu. And then nanti dia akan minta DR code ataupun dealer code, just letak D316 saja. So kalau letak D316 ni secara automatik tuan-puan akan berada di bawah tim saya lah. Saya dan saya punya tim ada lagi 2-3 orang lah. Okay, kalau tak faham ke apa ke, nak bertanya berkenaan dengan akaun online ni, boleh hubungi di nombor tersebut 50356361533 ataupun boleh hubungi melalui WhatsApp 0111065826. Nanti jawab WhatsApp saja, saya nak buka akaun. Macam tu, okey. And then suka untuk saya ingatkan, siapa yang register under team saya
Saya plannya saya nak buat satu coaching ni berkenaan dengan swing trading ni. Sebab tim saya ni ada yang buat swing trading, ada yang buat intraday scalping. So saya plan untuk buat coaching tersebut. Sekarang ni tengah berjalan coaching untuk intraday ataupun scalping. Yang tu free sahaja. Free, tak ada bayar. Itu tempoh lebih kurang 3 bulan setiap minggu. So free sahaja. Yang ni pun yang saya akan buat nanti pun free juga. Tak ada bayar, free. Just buka akaun RM10, saya bagi coaching free. Berapa lama tu? InsyaAllah nanti saya akan announce. Just buka akaun dengan kita and then WhatsApp. Itu sajalah. Okay. So itu saja daripada saya. Yang mana ada salah silap yang terkasar bahasa, saya minta maaf, minta ampun. And then bagi muslimin dan muslimat, selamat menyambut Ramadan. Dah tak lama dah, minggu depan hari Selasa kita dah start puasa. And then kita raya pula. So selamat berpuasa untuk muslimin dan muslimat. So itu sajalah daripada saya. Lagi sekali saya minta maaf kalau ada salah silap dan suka untuk saya ingatkan ini bukan buy call ataupun sell call. Ini just sekadar pembelajaran sahaja. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga tuan-puan boleh apply lah ilmu ni walaupun tuan-puan tu sibuk bekerja. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih.